Jadi pada masa yang sama, bagi memastikan keperluan pembangunan jangka panjang lapangan terbang di Malaysia berdasarkan keperluan industri semasa mengambil kira impak COVID-19 dan keperluan sistem jaringan kesaling hubungan pengangkutan negara, Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan kajian National Airport Strategic Plan NASP yang akan bermula hujung tahun ini untuk menentukan hala tuju pembangunan lapangan-lapangan terbang di Malaysia dari segi pembangunan infrastruktur fizikal, keperluan ruang udara, airspace requirement, kajian ekonomi dan strategik agar pembangunan lapangan terbang itu dilaksanakan berdasarkan kepada keperluan sebenar. Betul tak betul? Menteri, Menteri sekejap. Tentang lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Menteri tadi kata tentang lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan dibangunkan, ya, dipeluaskan menggunakan PFI. Dan kita tahu bahawa funding itu datang daripada MAHB. Sekarang kerana MAHB ada masalah COVID, lapangan terbang, MAHB dan sebagainya mengalami kerugian yang besar. Ya, jadi atas sebab itu, adakah MAHB masih mampu untuk menanggung kos tersebut dan bagaimana mereka adakah itu soalan nombor satu, masih mampukah untuk raise funds untuk buat extension. Kedua adalah adakah schedule, ya, perancangan itu akan ditundakan atau dia akan ikut perancangannya asal, ya, yang sebenarnya harus dimulakan, ya, projek itu akan dimula secepat mungkin, ya. Tahun ini ke tahun lepas, ya, tapi adakah dia kerana COVID dia terpaksa ditundakan? Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Satu soalan yang baik, di mana pihak MAHB semasa berlakunya pandemik ini, mereka membelanjakan setiap bulan 140 juta untuk maintenance dari segi 39 lapangan terbang di seluruh Malaysia yang mereka perlu senggarakan dan juga beroperasi. Apa yang berlaku ialah apabila PSC, Passenger Service Charge, yang kita kenakan di Malaysia, kita tak mengutip bagi mereka yang masuk ke Malaysia. Yang dikutip adalah mereka yang keluar daripada Malaysia. Dalam keadaan ini, tiada pendapatan sebab tak ada pelepasan daripada Malaysia. Mereka tak berlepas daripada Malaysia. Jadi dalam keadaan sumber pendapatan begitu kurang sekali atau hampir kosong dan berbanding dengan pengoperasian 140 juta satu bulan, bermakna lebih daripada 2 bilion telah dibelanjakan semasa pandemik ini. Jadi dalam keadaan ini, projek LTA PP ini sebenarnya menelan belanja 1 bilion lebih. Jadi dalam keadaan yang terdesak, daripada ramalan daripada IATA, kita melihat secara realistik lapangan terbang di Malaysia dan sektor penerbangan di Malaysia mengalami satu situasi di mana sebelum COVID, pada tahun 2019 kita mendapat penumpang 109 juta. Dan tahun lalu 2020 dalam kita pada suku tahun pertama masih okey dan kita hanya mencapai sekitar 26 juta penumpang setahun. Ini satu penurunan yang cukup mendadak. Dan pada tahun ini untuk tempoh 6 bulan yang pertama hanya 3.6 juta penumpang. Dari segi pendapatan MAHB memang kurang. Maka tidak ada pilihan, terpaksa dianjakkan dari segi aliran tunai, maka mengikut jangkaan IATA juga kita akan pulih sepenuhnya pre-COVID pada tahun 2025. Sebab itu dalam jawapan saya kata soal tanah kita uruskan waktu ini dan kita kena reschedule balik apa yang dihasratkan. Memang Pulau Pinang ni satu lapangan terbang yang berdaya saing yang cukup dynamics. Dari segi jumlah penumpang, mereka telah mencapai penumpang yang agak tepu lah. Jadi sebelum COVID, maka kita melihat ke semua fakta ini itu akan diberi priority atau keutamaan dalam soal ini. Menteri, sedikit saja tambahan. Terima kasih Menteri kerana memberi jawapan yang bagus. Saya macam ini, kita apabila kita low time, biasanya kita buat kerja. Saya masih ingat apabila kita buat lapangan pembesaran lapangan di Bahan Lepas, airport. Keadaan yang huru-hara kerana banyak passenger masuk tetapi at the same time dia buat pembesaran. Jadi keadaan yang sangat sesak dan tidak selesa dan bahaya. Jadi apabila kita ada sekarang
kekurangan penumpang, this is the best time untuk kita buat expansion, because saya percaya dan saya yakin penerbangan itu akan kembali, dan saya mohon supaya kementerian memberi keutamaan kepada Penang Airport, kerana itu adalah airport yang sangat-sangat penting dari segi strategik, dari segi industri, pelancongan dan juga untuk domestik. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Sebenarnya Yang Berhormat sebagai seorang jurutera pun tahu bahawa situasi itu memang ideal. Kalau waktu ni adalah kata orang dalam keadaan merosot dari segi ekonomi, dan kita perlu merancangkan pembangunan, pada waktu yang sama waktu ni tak sibuk. Itu dalam keadaan ideal di mana kita ada sumber pendapatan. Dalam keadaan kita telah menghabiskan semua tabungan, dan dalam keadaan terdesak ini terpaksa kita mengubah strategi. Jadi saya juga mendoakan dia lebih cepat, lebih awal daripada 2025. Dan pada waktu yang sama, NASP akan dilaksanakan hujung tahun ini sehinggalah 2023. Jadi bila sampai itu kita tahu mana yang mempunyai daya saing, mana yang perlu kita utamakan. Ya, Yang Berhormat, saya bagi jaminan itu yang akan kita lakukan.